Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pelayar media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka. Anda bersama saya Aminah Janang ingin membawa semua hadirin pada tengah hari ini ke satu perbincangan yang kerap diungkapkan malah pernah diperdebatkan sebelum ini. Bersempena dengan ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka yang ke-65 tahun, ayuh kita segarkan sekali lagi isu ini, iaitu bahasa Melayu dalam media sosial, dengan mengundang seorang tokoh yang dikenali dan disegani ramai. Beliau tokoh budaya, sastra dan media, juga tokoh wartawan negara ke-12. Istimewanya tokoh ini juga mantan pengurusi lembaga pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau ialah Tan Sri Johan Jaafar. Baiklah Tan Sri, adakah Tan Sri sudah bersedia di talian? Terima kasih, Saudara Nina. Saya sudah bersedia. Apa khabar Tan Sri? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana mengundang saya. Terima kasih Tan Sri kerana sudi bersama-sama kita dalam sembang tamu hari ini Tan Sri. Terima kasih. Untuk pengetahuan Tan Sri, perbincangan kita ini disiarkan secara langsung menerusi media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka, juga jendela Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik Tan Sri, saya bawakan perbincangan kita ini dengan mengajukan soalan yang pertama. Ledakan teknologi maklumat mengubah cara kita berkomunikasi dan berbahasa, yang pada akhirnya bahasa Melayu menjadi mangsa di media sosial. Bagaimana pandangan Tan Sri tentang kualiti bahasa kebangsaan dalam internet dan media sosial? Silakan Tan Sri. Aminah gunakan perkataan bahasa Melayu menjadi mangsa di media sosial. Saya tidak begitu pesimistik lah dalam konteks sama ada dia menjadi mangsa atau tidak. Saya fikir yang penting sekali lah, memang betul apa yang Aminah sebutkan tadi, bahawa internet, media sosial, teknologi maklumat ini telah mengubah cara kita berkomunikasi, ya, cara kita berurusan, cara kita berniaga, cara kita berkerajaan, cara kita mendapat ilmu dan sebagainya. Dan salah satu daripada impak yang paling jelas sekali adalah dalam soal yang membabitkan komunikasi, ya. Media sosial ini sebenarnya adalah alat, tool, ya, dalam untuk berkomunikasi. Tetapi tentulah dia menggunakan wahana yang tertentu. Dia menggunakan bahasa, dan bahasa yang digunakan dalam internet, khususnya dalam media sosial ini, tentunya ada masalah itu sendiri. Saya dah banyak kali menyentuh tentang soal ini, baik dalam tulisan saya ataupun dalam perbualan saya atau conversation saya dengan banyak pihak. Saya selalu mengatakan bahawa bahasa dalam internet atau bahasa dalam media sosial ini dia melalui transformasi yang tersendiri, ya. Dan kadang-kadang untuk tujuan tertentu, untuk mempermudahkan laras perbualan ataupun perbincangan ataupun conversation di dalam platform yang disebutkan itu, maka kadang-kadang yang menjadi mangsa ialah bahasa itu sendiri. Bahasa itu kadang-kadang dalam analisis saya yang pernah saya buat, saya mengatakan bahasa dalam internet ni macam seolah-olah sentua. Sentua ni dalam bahasa Inggeris bermaksud separuh haiwan, separuh manusia. Jadi bahasa ni separuh formal, separuh tak formal. Jadi pada itulah kedudukannya, dan ini bukan masalah yang dihadapi oleh bahasa Melayu saja. Ini masalah yang dihadapi oleh hampir semua bahasa-bahasa utama di dunia, ya. Sebab kalau kita harus ingat bahawa setengah-setengah platform ni dia memerlukan brevity ataupun keringkasannya, ya. Macam contohnya internet, macam contohnya Twitter, dia hanya memerlukan sekian banyak perkataan. Jadi kadang-kadang berlaku abbreviasi, cara merengkaskan, memendekkan, ya, dan sebagainya, ataupun menggunakan simbol, ikon, ya, menggunakan emoji dan sebagainya, menyebabkan bahawa dengan sendirinya bahasa formal itu terjejas. Ya, itu pandangan awal saya lah. Baik Tan Sri. Kalau kita lihat kajian sebuah universiti tempatan pada tahun 2015 mendapati bahasa Melayu menjadi bahasa pilihan di media sosial dengan 50.6% dan diikuti oleh bahasa Inggeris 46.1%. Namun bahasa yang digunakan bukan melambangkan identiti bangsa Tan Sri. Rojak, singkatan, kesat, berbaur perkauman, fitnah dan sebagainya. Komen Tan Sri dalam hal ini.
Saya tentulah kalau dalam konteks Malaysia ini tentulah bahasa Melayu menjadi bahasa yang banyak digunakan dalam media sosial, sebab kita harus melihat pengguna media sosial itu sendiri ya. Dari penduduk 32 juta, kita harus ingat bahawa lebih daripada 25 juta rakyat Malaysia mempunyai internet. Ya, artinya mereka boleh menggunakan media sosial, menggunakan wifi dan sebagainya. Dan daripada jumlah itu, kalau kita perhatikan pengguna sebenarnya yang aktif ada 24 juta orang. Ya, kalau kita melihat dari segi komposisi kaum pun kita tahu bahawa jumlah orang Melayu lebih ramai daripada orang lain, maka dengan sendirinya bahawa bahasa Melayu tentulah menjadi bahasa yang dominan dalam media sosial. Itu tak dapat kita nafikan ya. Mereka yang memiliki akaun akaun untuk platform Facebook, mereka yang memiliki akaun untuk Instagram ya, contohnya, dan juga Twitter dan sebagainya, tentulah ya, berdasarkan melihat dari segi komposisi itu patutnya ialah 61% atau 60% ya adalah orang Melayu. Tetapi dari segi itu kalau kita perhatikan pun dia tak boleh 50-50 ataupun 50-50 macam yang dibayangkan dalam kajian itu. Sepatutnya dia 60-40 ya. Artinya orang Melayu pun sebahagian besarnya masih tidak menggunakan bahasa Melayu ya. Artinya pengguna bangsa Melayu sendiri pun tidak menggunakan bahasa Melayu dalam platform media sosial. Itu satu hal. Saudara Aminah menyebutkan tentang soal bahasa yang digunakan dalam sosial media. Yang ini pun saya sebenarnya ada kerisauan saya sendiri ya. Saya perhatikan satu tinjauan yang saya buat. Saya sendiri tidak memiliki akaun sosial media melainkan WhatsApp. Saya pun ada akaun Twitter dulu, satu masa dulu, kira-kira dalam 7 atau 8 tahun dahulu. Saya ada 39,000 pengikut ya, tetapi saya berhenti. Bukan kenapa, kerana nombor satu, kerana dia distract saya lah daripada kerja-kerja hakiki saya. Saya nak menulis, saya nak membaca, saya nak bekerja dan sebagainya. Terlalu banyak tumpuan diberikan kepada media sosial. Dan kita harus ingat bahawa orang seperti saya pada usia saya ni pun, ya, ini bukan pada usia Aminah, tetapi pada usia saya pun menghabiskan masa tidak kurang daripada 5 jam 40 minit satu hari menggunakan sosial media. Jadi bayangkanlah jumlah masa yang digunakan untuk tujuan itu. Aminah menyebutkan tentang soal kualiti bahasa ya. Dan seperti yang saya sebutkan tadi bahawa saya pernah membuat satu tinjauan, membuat perbandingan seorang pemilik media sosial yang sangat popular, dan beliau ini adalah orang yang bekas wartawan yang masuk dalam politik, dan saya membuat perbandingan di antara respons ataupun reaksi pembaca terhadap tulisan beliau dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Inggeris. Pesan pertama saya ialah bahawa kalau dia membuat posting dalam bahasa Melayu, tulisan reaksi dalam bahasa Melayu yang tidak bersetuju dengan dia itu berbeza daripada kesan atau reaksi kalau tulisan itu dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Melayu tidak cukup dengan kecaman, dengan bahasa yang kadang-kadang agak kasar dan agak buruk, tetapi siap dengan maki hamun. Tetapi saya tidak pernah jumpa bentuk yang seperti itu di dalam konteks reaksi terhadap tulisannya dalam bahasa Inggeris, sebab beliau adalah orang yang mempunyai penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi mungkin saya silap, mungkin itu kajian yang sangat rambang berdasarkan kepada satu orang saja. Tetapi itulah yang saya rasakan bahawa kita harus melihat semula ya. Apakah sebenarnya peranan bahasa Melayu dalam media sosial. Sudahlah bahasa Melayu kita terjejas kerana diperpendekkan, di-abbreviated, direngkaskan dan kemudian menjadi satu makhluk yang tersendiri yang lari daripada laras bahasa yang biasa, oleh kerana kita perlukan space yang sangat terbatas. Dan pada waktu yang sama juga kita menjadikan media sosial itu sebagai satu gelanggang untuk kita melepas geram, untuk kita menyatakan kebencian kita, kemarahan kita dan sebagainya. Jadi saya rasa sedih kalau misal kata bahasa Melayu sampai pada peringkat itulah dan dia menjadi bahasa yang meluas digunakan di media sosial tetapi untuk tujuan yang salah. Jadi kita tidak mau melihat bahawa bahasa Melayu ini diturunkan darjatnya sebagai bahasa maki hamun
bahasa menghina orang dan bahasa memfitnah dan memburuk-burukkan. Yang itu yang menakutkan saya. Baik Tan Sri, mungkin ada yang menganggap bahasa yang seperti apa yang Tan Sri maksudkan sebentar tadi akan berakhir di media sosial. Namun telahan ini meleset Tan Sri. UKM dalam kajiannya sekali lagi mendapati pelajar sekolah menengah dan mahasiswa terkesan dengan penggunaan bahasa media sosial ketika menjawab soalan peperiksaan. Apakah kita ini Tan Sri diambang rosak bahasa, rosak bangsa? Saya fikir itu ada kebenarannya, sebab kemungkinannya pengguna bahasa Melayu tidak dapat membezakan di antara bahasa formal dengan bahasa informal. Ya. Bahasa ni sebenarnya ada banyak laras. Ya. Kalau kita berkomunikasi tentang sastra, tentang kebudayaan, kita menggunakan laras tertentu. Kalau kita berbincang misalnya tentang sains dan teknologi, kita menggunakan laras yang tertentu. Ya, dan kalau kita bercakap dengan orang di pasar ataupun kita bercakap dengan orang biasa dan sebagainya, kita menggunakan laras yang biasa. Sebab itu dia ada bahasa yang formal dan bahasa yang tidak formal. Jadi kadang-kadang ini saya fikir salah satu daripada kelemahan sistem persekolahan kita untuk memberikan penekanan yang perlu dibuat kepada pelajar bahawa ini adalah bahasa formal. Bahasa yang kamu gunakan dalam sosial media itu, bahasa yang digunakan bercakap dengan kawan-kawan, sebenarnya itu bahasa yang tidak formal. Tetapi dalam itu pun, itu sebab saya kadang-kadang saya berasa bahawa ada kesedihan saya sendirilah. Ya. Contohnya kalau kita menonton drama Melayu, kita melihat lenggok bahasa, gaya bahasa, penguasaan bahasa dan sebagainya. Ya. Mengikut ataupun meniru gaya dan percakapan di luar. Tetapi dengan bahasa yang salah, dengan kadang-kadang dengan pengucapan yang tidak betul, dengan diksi yang tidak tepat dan sebagainya, ya, seolah-olah bahawa bahasa pertuturan harian itu adalah bahasa formal. Ya. Tetapi kalau kita lihat filem Inggeris, saya tak pernah jumpa pelakon Inggeris salah nahu, menggunakan nahu yang salah. Walaupun dia bercakap dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa, dalam filem. Ya, mereka menggunakan bahasa atau laras bahasa yang betul. Orang Melayu suka tengok filem Hindustan. Kalau kita kagum dengan filem Hindustan, kenapa? Walaupun kita tak faham bahasa dia. Kerana kita melihat rangka, struktur bahasa yang digunakan dalam filem-filem Hindi. Kita kagum dengan filem Indonesia. Kenapa? Kerana bahasa dalam filem Indonesia itu bahasa formal yang menarik dan memikat. Ya. Itulah bezanya di antara karya-karya kita dengan karya-karya daripada tradisi yang lain. Sebab itu kalau misalkan kita bercakap dengan orang gaji kita, ya, kita bercakap dengan anak, kita tanya soalan, kamu dah makan? Tapi kita berpaling kepada orang gaji kita yang datang daripada Desa Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Pulau Jawa, kita tanya dia, apa kamu sudah makan? Tiba-tiba kita menjadi formal dengan pembantu rumah, tetapi kita tidak formal dengan anak kita sendiri. Jadi ini adalah dilema yang dihadapi kadang-kadang oleh orang Melayu. Sebab itu saya selalu mengatakan ada sindrom Cengkareng. Cengkareng ini adalah di tempat di mana lapangan terbang Soekarno-Hatta, ya, di Jakarta. Ya. Kita turun saja, orang Melayu Malaysia yang pertama turun saja di Cengkareng. Ya. Orang Indonesia pertama yang dia jumpa, dia akan cakap dalam bahasa Indonesia. Bapak, saya mau ke Jakarta. Ya. Kenapa dia tak cakap dalam bahasa Melayu? Inferiority complex, kita rasa rendah diri, kita merasakan, dan kita setiap orang Melayu yang datang ke Indonesia, yang pergi ke Indonesia, ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya, ke mana pun, ke Jogja, mereka jumpa orang Indonesia, mereka akan bercakap dalam bahasa atau gaya orang Indonesia. Kenapa? Cuba kita tanya diri kita sendiri. Apakah kerana kita inferiority, kita rasa bahawa bahasa Melayu kita kecil, bahawa kita tidak boleh membawa bahasa Melayu untuk bercakap di Jogja, di Surabaya, di Bandung, untuk beli belah ataupun di Jakarta? Jadi ini soalan yang saya nak tanyakan. Jadi kadang-kadang kita mengambil mudah perkara ini, antara perkara yang formal dengan tidak formal. Sastra adalah satu bentuk pengucapan yang indah, yang baik. Drama begitu juga. Tetapi kalau kita menonjolkan kualiti bahasa yang paling buruk, ya, kerana itu kononnya kita menggambarkan realiti yang di luar, maka itulah jadinya. Sedangkan kita tahu pelakon-pelakon terkenal daripada Hollywood tidak pernah bercakap dalam bahasa Inggeris yang salah. Saya tak pernah dengar Brad Pitt cakap dalam grammar yang ataupun nahu yang salah. Tak pernah.
Saya tak pernah lihat pelakon-pelakon yang saya kagumi di dalam filem Hindustan. Kajol misalnya cakap dalam bahasa Hindustan yang nahunya salah. Kata saya lah, sebab saya pun tak tahu. Tapi kalau kita perhatikan, kita kagum dengan bahasa yang digunakan oleh mereka. Tak payah pergi jauh lah, Indonesia saja. Ya, ini yang saya katakan bahawa ada keperluan untuk kita membuat penilaian dalam diri kita, menanyakan diri kita betul atau tidak yang kita lakukan. Jadi kita jangan salahkan orang. Kalau kita tidak dapat membezakan mana satu formal, mana satu yang tidak formal, maka inilah masalah yang akan kita hadapi sampai bila-bila. Baik Tan Sri, saya setuju Tan Sri dengan sindrom cengkareng tu Tan Sri. Cengkareng. Okey, baik Tan Sri. Baik Tan Sri, Tan Sri selalu menyebut tentang perlunya bahasa Melayu diberikan nilai ekonomi. Apa yang sebenarnya Tan Sri maksudkan dalam hal ini? Selagi bahasa Melayu tidak diberikan nilai ekonomi, selagi itulah orang tidak akan menghormati bahasa Melayu. Orang di Malaysia boleh hidup di Malaysia tanpa mengetahui satu perkataan Melayu pun. Orang boleh duduk di mana-mana di Malaysia tanpa mengetahui satu perkataan atau satu frasa bahasa Melayu. Itu hakikat yang harus kita terima. Kita bercakap tentang kepelbagaian, diversity, bahawa dalam negara kita ini ada kepelbagaian. Ya. Tetapi kita tidak macam di Indonesia. Di Indonesia keadaannya berbeza. Bahawa mereka dibentuk, dinaungi, dicorakkan oleh bahasa yang sama. Kalau kita sampai ke San Francisco, kita melihat orang yang rupanya bukan macam pribumi Indonesia, ya, tetapi mereka bercakap dalam bahasa Indonesia, kita tahu mereka rakyat Indonesia. Ya. Ini tak berlaku di Malaysia. Orang yang menjadi duta di Indonesia dalam masa, katalah dia seorang Rusia katakan, duduk di Indonesia selama 3 tahun, dia akan bercakap dalam bahasa Indonesia yang baik. Duta yang duduk di sini 10 tahun, dia tidak akan boleh bercakap bahasa Melayu. Sebab setiap orang yang dia jumpa, baik orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban, orang apa saja, ya, mereka akan bercakap dalam bahasa Inggeris kepada dia. Jadi itulah masalah yang akan kita hadapi. Sebab, macam saya katakan tadi, bahawa kita menganggap bahawa bahasa Melayu itu hanya untuk orang Melayu. Ini bahasa yang kita gunakan untuk tujuan kita bercakap dengan pengundi, kita bercakap dengan orang di kampung kita, kita bercakap dengan keluarga kita. Tetapi apabila dalam bentuk yang lebih formal, kita lebih suka menggunakan bahasa Inggeris. Jadi oleh kerana itu, bahasa Melayu harus diberikan nilai ekonomi. Macam satu ketika dulu, kalau tak lulus bahasa Melayu, tak lulus SPM ataupun MCE. Semua orang belajar bahasa Melayu. Kan? Maksudnya kita ada political will untuk melakukan itu. Sekarang ni tak ada masalah. Kan? Siapa pun boleh buat apa saja, dan lagi tambahan lagi sekarang ni sudah banyak universiti private yang memang 100% menggunakan bahasa bahasa Inggeris dan sebagainya dalam pengajaran mereka, dan universiti tempatan pun sekarang sudah tak gunakan bahasa Melayu untuk pengajaran sains dan teknologi, ya. Jadi semua ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu tidak ada nilainya, nilai ekonominya tidak ada. Jadi kalau tidak ada nilai ekonomi, macam mana kita nak menghormati bahasa Melayu itu ataupun bahasa itu? Oleh kerana itu saya selalu memberikan penegasan kepada pimpinan politik, kepada orang yang menerajui Dewan Bahasa, bahawa kita harus memastikan bahawa bahasa Melayu ada nilai ekonomi. Selagi bahasa Melayu tidak ada nilai ekonomi, selagilah itulah kita bermasalah. Aninah, saya nak bagikan contoh. Ada lebih kurang 1,000 syarikat. Ini kita cakap sebelum COVID, ya. Ada lebih kurang 1,000 syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Semenjak utusan Melayu, syarikat utusan Melayu di bawah PN17, dan selepas itu dia gulung tikar, ya, dia terkeluar daripada senarai Bursa Saham Malaysia. Tidak ada sebuah syarikat pun yang menggunakan bahasa Melayu untuk mesyuarat agung tahunan. Ya. Tidak ada satu syarikat pun yang menggunakan bahasa Melayu untuk mesyuarat-mesyuaratnya. Ya. Jadi macam mana kita nak kata ada nilai ekonomi? Itu adalah marker atau penanda aras yang penting untuk kita melihat keupayaan bahasa Melayu. Kalau di antara syarikat 1,000 syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia, tidak ada sebuah syarikat pun yang mengendalikan mesyuaratnya, mesyuarat agung tahunan, iaitu wajib, ya, bagi syarikat yang tersenarai. Ya. Jadi mana kita nak letak bahasa Melayu sebagai bahasa ekonomi? Ya. Jadi inilah, ya. Dan bagaimana kita nak memastikan bahawa bahasa Melayu menjadi bahasa ekonomi? Ya. Kita tak syaratkan. Kalau dulu kita kata setiap syarikat yang nak disenaraikan di bursa saham mestilah ada prospektus dalam 2 bahasa, satu bahasa Melayu, satu dalam bahasa Inggeris, dan mesti disiarkan di dalam akhbar, satu akhbar bahasa Inggeris, satu akhbar bahasa Melayu.
Sekarang syarat itu walaupun masih ada tetapi tidak diguna pakai. Saya tahulah, saya duduk di dalam dunia korporat lama. Jadi ini realiti yang kita hadapi sekarang. Okey Tan Sri, kita bergerak ke arah digitalisasi Tan Sri. Apakah keadaannya seperti yang kita akan yang kita akan jangkakan Tan Sri? Tentang apa yang Tan Sri katakan tadi. Proses digitalization ini, proses teknologi maklumat ini, dia akan memberikan satu bentuk yang baru. Dia akan memberikan dominant language. Ini mau tidak mau, kita harus menerima hakikat ini. Apakah dominant language yang akan digunakan di dunia? Orang Perancis menyadari, orang Sweden menyadari, orang Jerman menyadari bahawa pada akhirnya bahasa Inggeris adalah bahasa dominan dalam internet. Ini tak dapat dielakkan. Kita bukan negara China. Kalau negara China, dia ada 1.4 bilion manusia. Dia tak perlukan Google. Dia tak perlukan search engine yang lain. Dia tak perlukan segala aplikasi yang dibawa daripada barat. Dia boleh buat Google search dia sendiri. Maksudnya search dia sendiri. Dia ada search engine ataupun engine cariannya itu sendiri. Dia boleh lakukan itu. Sebab dia ada number 1.4 bilion manusia daripada 7 bilion umat manusia di seluruh dunia. Artinya setiap 6 orang ada 1 orang Cina. Jadi oleh kerana itu, mereka ada kekuatan untuk memastikan mereka menentukan agenda dalam konteks bahasa itu. Kita tak boleh. Kita tak ada keupayaan itu. Kita rakyat 32 juta. Kita ada lebih kurang dalam 16 juta rakyat orang Melayu. Bukan semua orang Melayu cakap bahasa Melayu pun. Dan kemudian dalam konteks negara kita, kita tak ada keperluan itu untuk memastikan bahawa bahasa Melayu ini akan menjadi bahasa dominan dalam internet. Kita masih bergantung kepada bahasa Inggeris. Sebab search engine kita adalah Microsoft, Google. Jadi search kita memerlukan Yahoo, bahasa internasionalnya ataupun bahasa resminya adalah bahasa Inggeris. Semua aplikasi yang ada di dalam internet kita, mau tidak mau, kita harus tahu menggunakan bahasa Inggeris. Setakat mana itu soal lain. Tetapi oleh kerana semua aplikasi itu adalah dalam bahasa Inggeris. Kalau kita nak terjemahkan ke dalam bahasa Melayu pun, kita tak akan mampu melakukannya. Melainkan kalau kita mencipta sendiri search engine kita, kita mewujudkan YouTube kita sendiri, kita mewujudkan kita punya sistem seperti mana yang dilakukan oleh kerajaan China. Jadi dengan ini saya bukan nak menakutkan, ini saya hanya memberikan realiti sebenar, supaya kadang-kadang pencipta bahasa ni kita tidak pragmatik, kita tidak realistik melihat isu ini. Sebab itu kita hanya tumpuan kita berikan untuk melihat bahawa bahasa Melayu menjadi bahasa internasional, bahasa serantau dan sebagainya. Seserantau manakah bahasa Melayu pada hari ini? Cuba kita tanyakan diri kita. Jadi kalau kerana itu kita harus memberikan penekanan, memperkukuhkan bahasa Melayu itu sendiri untuk bahasa Melayu itu dihormati di tempat kita sendiri dululah. Tapi Tan Sri, kita ada 300 juta pengguna bahasa Melayu di Nusantara, Tan Sri. Kekuatannya ada di situ. Apakah kita masih tidak mampu untuk mengangkat bahasa kita menjadi bahasa serantau atau bahasa teknologi, Tan Sri? Saya tak ada masalah melihat ke Indonesia. Kalau kita nak tengok dari segi nasionalisme, dari segi penguasaan bahasa, dari segi meletakkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantara yang sebenarnya, sebagai bahasa ilmu dan sebagainya, kita kena pandang ke Indonesia. Itu tak ada masalah. Semua universiti yang terbaik di Indonesia mengajar dalam bahasa Indonesia. Tak ada isu. Selama ini pun tak ada isu, sampai hari ini pun tak ada isu. Dan saya fikir ini hakikat yang harus kita terima. Tetapi kita ni, dalam konteks kita ni, kita melahirkan Universiti Kebangsaan Malaysia. Ini adalah universiti yang kita anggap sebagai langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu. Maka kita pun menyediakan korpus pembinaan bahasa. Dewan Bahasa menghabiskan banyak tenaga, menghabiskan banyak wang untuk memastikan bahawa kita mencipta atau menggubal istilah-istilah untuk digunakan dalam pelbagai disiplin ilmu, termasuk sains dan teknologi. Ini termasuk perubatan, kejuruteraan, dan sebagainya. Semua aspek. Dan berapa juta istilah yang telah digubal oleh Dewan Bahasa setakat ini. Berapa banyak jawatan kuasa istilah yang telah terbina dan terbentuk. Apa yang berlaku? Pada hari ini, pengajian di sains dan teknologi di universiti tidak lagi diajar dalam bahasa Melayu. Kalau satu ketika dahulu, graduan daripada Universiti Kebangsaan,
graduan dalam bidang perubatan misalnya, diajar sepenuhnya dalam bahasa Melayu. Sekarang ini tak ada keperluan itu. Bukan universiti kebangsaan saja, semua universiti pun sekarang saya fikir tidak lagi menggunakan bahasa Melayu untuk disiplin-disiplin sains dan teknologinya. Jadi macam mana kita nak mengatakan bahawa usaha yang telah kita lakukan, ya, orang generasi saya yang bekerja bertungkus lumus memastikan kita mewujudkan bukan saja unit bahagian pengistilahan itu, ya, yang telah kita bina korpus bahasa berpuluh-puluh tahun dengan wang berjuta-juta ringgit, dengan jumlah istilah entah berapa juta, ya. Tetapi ke mana pergi semua itu? Ya, dulu kita terbitkan dengan bangga, ini adalah istilah dalam perubatan, ini istilah dalam kejuruteraan, ini istilah dalam macam-macam disiplin, ya. Tapi sekarang ni ke mana perginya? Jadi dengan sendirinya, kalau kita tidak ada political will untuk memastikan bahawa bahasa Melayu, ya, kembali seperti tujuan asalnya yang kita rancangkan dulu dalam sistem pendidikan kebangsaan, ya, yang kita nak pastikan bahawa kita hapuskan sama sekali sekolah aliran Inggeris. Ya, zaman saya dulu, saya di sekolah Inggeris, ya, dan kemudian dulu ada dua aliran, satu aliran Inggeris, satu aliran Melayu, aliran bahasa Melayu. Pada tahun 80-an tu kita hentikan terus aliran bahasa Inggeris, semua aliran bahasa Melayu. Dan tujuannya kita tahu bahawa adalah untuk memastikan bahawa bahasa Melayu adalah menjadi bahasa ilmu, satu-satunya bahasa yang digunakan untuk pendidikan dan dalam semua bidang, dan dia merupakan bahasa untuk kesarjanaan dan keilmuan. Ya, tapi keadaan itu dah berubah. Ya. Jadi inilah masalah yang kita hadapi, Aminah. Baik, Tan Sri. Saya menyentuh sedikit, Tan Sri, tentang isu political will ni, Tan Sri. Pemimpin perlu menjadi contoh dalam menghormati kedudukan bahasa Melayu. Dalam nota kaki tulisan Tan Sri Tan Sri ada menulis dengan menyatakan bahawa pemimpin korporat dan golongan cendekiawan kita masih ada yang berlagak dengan bahasa asing. Ini catatan Tan Sri dalam utusan Malaysia pada tahun 1997. Hari ini bagaimana keadaannya, Tan Sri? Apakah pemimpin kita ini sebenarnya kebal bahasa? Dia beginilah, ya. Kadang-kadang kita harus ingat bahawa ini dua perkara yang kita lihat, ya. Satu, penguasaan bahasa di kalangan pemimpin, itu satu hal yang lain, ya. Itu kadang-kadang saya rasa sedih jugalah kalau saya tengok pemimpin bukan Melayu bercakap di televisyen, ditanya soalan dalam bahasa Melayu, dia menjawab dalam bahasa Melayu yang sangat baik, ya, dengan nahwu yang betul, ya, dengan gaya bahasa yang cantik, ya, dengan pemilihan diksi yang betul, ya. Cuma dia mungkin ada pelat sikit lah, ya. Tapi bila kita tanya soalan itu kepada orang Melayu, pemimpin Melayu, kita lihat sama sekali berbeza, ya. Itulah dia. Dia tidak lagi memikirkan bahawa dia harus menjadi contoh atau teladan apabila dia bercakap bahasa Melayu kepada rakyat. Ya, dia fikir dia masih berada di entah mana cerokan, ya. Dia bercakap dalam bahasa informal, ya. Dia bercakap dengan bahasa pengundi dia. Ya, sebab orang politik ni dia hanya melihat satu perspektif saja, iaitu perspektif populariti dan undi saja, ya. Jadi bila dia bercakap secara formal di TV pun, ya, kalau secara diminta secara ad hoc lah, ya, dan dia akan bercakap dalam bahasa yang tidak formal, ya. Itu dah nampak perbezaan tu. Satu lagi ialah ini soal pragmatism, ya. Kita harus menerima hakikat bahawa itu macam saya katakan tadi, syarikat-syarikat anak-anak Melayu, kalau kita perhatikan daripada 1,000 syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia, daripada jumlah itu, sebahagian besar syarikat-syarikat ini, walaupun syarikat itu milik orang bukan Melayu, walaupun syarikat itu syarikat internasional, ya, tetapi syarikat-syarikat ini dipimpin oleh anak-anak Melayu, oleh orang Melayu, ya. Tetapi Melayu yang macam mana? Ini satu hal yang harus kita fikirkan juga, bahawa mereka tidak terdidik dalam sistem pendidikan yang mengutamakan bahasa Melayu dalam disiplin yang mereka pelajari. Kalau mereka accountant, maka mereka menjadi accountant tanpa menggunakan bahasa Melayu. Jadi kita tak boleh salahkan dia kalau misalkan kita tanyakan dia tentang profit and loss, ya, dan dia tak boleh nak jawab dalam bahasa Melayu sebab dia tak belajar dalam konteks menggunakan bahasa Melayu. Kan? Katalah saya pengurusi lah sebuah syarikat, ya, yang tersenarai di bursa. Katalah ada ketua eksekutif saya.
saya nak minta dia berikan maklumat kepada saya tentang data terbaru mengenai prestasi syarikat. Ya. Saya tak boleh harapkan dia bercakap dalam bahasa Melayu sebab semua peristilahan-peristilahan yang digunakan itu adalah peristilahan Inggeris. Kita tak boleh salahkan dia sebab dia terdidik dalam tradisi yang berbeza. Sebab kita tidak menyediakan beliau untuk menggunakan istilah yang telah dibentuk oleh Dewan Bahasa. Kan? Sebab dia belajar di universiti, dia belajar dalam bahasa Inggeris. Jadi dia terpaksa menggunakan istilah-istilah ataupun frasa-frasa dalam bahasa Inggeris, terminologi-terminologi yang telah ditetapkan dalam bahasa Inggeris untuk menerangkan kepada saya tentang untung rugi, tentang profit and loss, tentang masalah yang membabitkan soal equity dan sebagainya, semuanya adalah dalam bahasa Inggeris. Jadi ini merupakan satu cycle atau satu pusingan yang harus kita fahami. Jadi kalau kita tidak bermula daripada trust yang kuat, maka kita tidak boleh mempersalahkan anak-anak Melayu yang berada di puncak korporat, dunia korporat itu, kerana tidak berbahasa Melayu. Sebab mereka tidak di-equip atau tidak disediakan, tidak dilengkapkan dengan tool. Contohnya lah, kalau misal kata saya dululah saya tidak masuk ke Universiti Melaya, kalau saya terus pergi ke luar negara, saya mungkin bercakap Melayu pun saya pelat sebab saya belajar daripada sekolah Inggeris. Jadi situasinya, dan kita kerana situasi yang menyebabkan seorang itu terdidik dalam situasi semasa, dan ini yang penting daripada sistem pendidikan kita. Takkanlah dia sampai tingkatan 5 dan dengan itu berakhirlah penguasaan bahasa Melayu dia. Bila dia dah masuk buat A-level, dia dah pergi ke luar negara, itu dah lain cerita lah. Tapi di dalam negara pun, kalau dah dia diajar dalam bahasa Inggeris, macam mana kita nak suruh dia bercakap dalam bahasa Melayu? Baik Tan Sri, ada yang menyatakan mengekalkan bahasa Melayu dengan cara yang paling berkesan itu adalah dengan berlapang dada Tan Sri, menerima bahasa basahan dalam kehidupan harian dan di media sosial. Sementara bahasa standard itu dibiarkan sebagai urusan rasmi sahaja, Tan Sri. Komen Tan Sri. Saya tak setuju. Macam saya tidak setuju bahawa pengucapan sastra, seni, performing arts, ataupun seni pertunjukan, tidak menggunakan bahasa yang baik. Begitu juga sastra. Kalau kita perhatikan, sebab itu satu ketika dahulu orang kata kita gunakan bahasa apa sajalah, kita terbitkan macam-macam buku, maka itu keluarlah macam-macam jenis buku, kata orang indie books lah dan sebagainya, yang dia mengkesampingkan semua hukum hakam kebahasaan lah, maksudnya dia tak ikut standard Dewan Bahasa langsung lah, dia buat cara dia, bahasa dia, laras bahasa yang dia sendiri, dan pada ketika itu semua orang suka, anak-anak muda kata, ini adalah satu protes terhadap establishment sastra, sebab kita tidak mahu lagi melihat sastra ini hanya dalam konteks Sanjak Osman Awang, puisi-puisi Bahadin ataupun Siti Zainon Ismail. Kita mahu melihat dalam konteks yang lebih besar, kita mahu pengucapan. Tetapi berapa lama bertahan buku-buku seperti itu? Dia tak bertahan lama. Sampai hari ini pun syarikat-syarikat yang dikatakan indie ni, menurut kajian yang dibuat oleh saudara Zainal Rashid, daripada lebih 100 syarikat dulu, yang tinggal 3 atau 4 saja. Kerana pada akhirnya orang akan kembali kepada nilai, orang akan kembali kepada kualiti. Sebab itu kita kena pertahankan kualiti itu. Kalau kita nak serahkan semata-mata untuk pengguna bahasa menggunakan bahasa, akan rosak bahasa Melayu. Jadi kita ada 2 standard bahasa. Satu untuk social media sosial. Kita benarkan apa saja. Itu pengguna punya masalah. Dewan Bahasa tak boleh nak kontrol, tak boleh nak kawal setiap pengucapan orang. Kalau dia nak maki, nak hamun, dia gunakan bahasa carutan dan sebagainya. Apa upaya kita nak melakukan? Ini bukan tugas kita. Itu tugas SKMM. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Itu bukan tugas Dewan Bahasa. Tetapi kalau kita perhatikan, dalam konteks tugas kita ni, tugas Dewan Bahasa lah, saya minta maaf lah saya cakap kita pula, tugas Dewan Bahasa adalah untuk memastikan bahawa pengguna menggunakan bahasa Melayu yang sebaik mungkin. Kita nak memastikan bahawa bahasa Melayu itu digunakan dalam semua bentuk, termasuk dalam drama, termasuk dalam performing arts, termasuk di dalam karya-karya sastra. Dia bukan hanya tumpuan, kalau
Buku terbitan Dewan Bahasa, jaga standard bahasa. Kalau buku terbitan yang lain, kita tak pedulikan. Saya fikir tak betul tu. Itu bukan cara yang terbaik lah untuk mengawal bahasa. Saya faham bahawa Dewan Bahasa bukan polis bahasa. Dewan Bahasa tidak ada hak untuk membuat dakwaan bagi pesalah bahasa. Tetapi sekurang-kurangnya cuba kita ambil satu contoh. Kalau Aninah boleh benarkan saya, ambil satu contoh. Kalau kita sebuah syarikat iklan luar pada hari ini, untuk kita dirikan satu paparan dia panggil unifold, billboard yang besar untuk iklan. Untuk mendapat kelulusan itu, syarikat harus membuat banyak perkara. Antara lain adalah untuk memastikan di mana tempatnya, locationnya, site, tapaknya dia nak buat. Dan yang penting sekali, bila dah dapat tapak, dah disahkan, dibenarkan buat tapak itu, dia mesti memastikan bahawa artwork ataupun bahan yang nak dipaparkan itu mesti mendapat kelulusan Dewan Bahasa dan Pustaka. Semua syarikat outdoor advertising atau syarikat iklan luar mesti melalui proses ini. Kalau Dewan Bahasa tak luluskan apa yang nak disiarkan atau nak dipaparkan, dan Dewan Bahasa tentulah memastikan bahasa yang betul, satu. Yang kedua, untuk memastikan bahawa bahasa Melayu lebih besar daripada bahasa-bahasa lain kalau ada. Kalau tak ada itu, majlis bandaran atau kerajaan tempatan tidak akan meluluskan iklan tu. Mudah. Semua orang ikut peraturan tu. Semua papan iklan yang besar yang ada di Kuala Lumpur baik ataupun di luar, semuanya harus melalui proses kelulusan daripada Dewan Bahasa. Dan kalau tidak ada kelulusan Dewan Bahasa, maka kerajaan tempatan tidak akan memberikan kelulusan untuk mendirikan papan itu. Tak ada masalah pun. Syarikat ni semua kata kalau itulah peraturannya, tak ada masalah. Ini yang dikatakan political will. Kenapa kita boleh buat pada papan iklan? Saya tak campurlah kalau papan iklan ataupun tulisan yang dibuat oleh pekerja Bangladesh dekat tandas tu dia tulis sendiri, itu soal lain. Ini saya maksudkan papan iklan ataupun advertisement board. Di mana-mana pun yang dipaparkan di Malaysia harus melalui proses ini. Kenapa boleh dibuat? Ini yang dikatakan political will kalau kita nak buat atau kita mampu melakukan itu. Kalau kita ada upaya, kita ada political will, kita ada kuasa politik yang boleh kita gunakan untuk tujuan memastikan bahawa bahasa itu betul-betul diberikan dignity atau maruahnya. Sebab kalaulah misal kata Perdana Menteri mengatakan bahawa mulai hari ini saya mahu semua prospektus dalam mesti ada dalam dua bahasa. Saya hendak semua siaran mengenai syarikat mesti dibuat dalam dua bahasa. Saya hendak supaya semua surat menyurat urusan resmi pada kerajaan mesti dibuat dalam bahasa Melayu. Kalau tidak, kita tak layan. Takkan ada orang hantar surat dalam bahasa Inggeris. Baik Tan Sri. Tan Sri, dalam konteks media sosial Tan Sri, mungkin Tan Sri boleh cadangkan peranan baharu Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa takkan ada upaya untuk mengawal bahasa dalam media sosial. Ini kita harus berterus terang di sini. Nak kawal bahasa kementerian pun susah. Nak kawal bahasa menteri pun susah. Jadi saya fikir kalau kita nak mengharapkan Dewan Bahasa untuk mengawal nak jadi polis, sebab kita tak ada akta itu. Akta Dewan Bahasa tidak membolehkan kita melakukan kerja, membina, mengembang dan pada waktu yang sama mendakwa. Kita tak ada tugas tu. Tapi inilah dia, peranan yang harus dimainkan oleh institusi-institusi yang lain. Institusi sekolah umpamanya. Aninah, sampai hari ini orang tak boleh bezakan. Di rumah, dipukul, di PJ, sama ada D tu nak dijarak atau dirapatkan. 15 tahun sekolah, dia tak boleh tahu ke? Di antara D tu, mana satu yang nak dirapat atau dijarakkan. Penambahan kata, ni seperti itu pun orang tak faham. Setelah belajar 15 tahun. Apa masalahnya? Itu tak payahlah kita cerita yang lain. Saya selalu bila baca orang tulis, saya tengok perkataan katalah dia tulis di kampung dirapatkan, dipukul, dijarakkan. Jadi apa buktinya? Aninah jawab. Buktinya bahawa kadang-kadang sistem kita selama 15 tahun itu, ada kata orang putih lah, something is terribly wrong. Ada sistem cara pengajaran bahasa yang tidak betul. Saya belajar dalam bahasa Inggeris daripada darjah 1 sampailah ke universiti. Tetapi Aninah,
Ya. Saya tahu kalau saya buat silap dalam bahasa Inggeris, tapi saya tak tahu kalau saya buat silap dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Inggeris, kesilapan yang papan tanda yang sedikit sajalah, macam ada satu ketika dulu Melaka membuat satu papan tanda, welcome to historic Melaka. Ada orang kata it's not historic, mesti historical. Itu menjadi perdebatan. Satu kesalahan dalam bahasa Inggeris menjadi satu perbincangan yang hangat. Semua orang buat salah bahasa Melayu, tak ada siapa peduli. Kalau Aminah tahu, saya dulu pernah menjadi pengurusi media Prima Berhad. Kita ada satu stesen bahasa Mandarin, One FM. One FM ni dipantau oleh komuniti Cina dengan begitu teliti sekali. Kalau penyampainya membuat kesilapan bahasa Mandarin, mereka akan hantar surat membetulkan. Saya tidak pernah jumpa, dan begitu juga Fly FM. Ini adalah dalam bahasa Inggeris, radio dalam bahasa Inggeris. Kalau penyampai menggunakan bahasa yang silap, sebut shopping tu jadi shopping saja, ada tambah S kat ujung, mereka akan tulis surat pada kita, mereka akan tegur pada kita, mereka akan email kita. Tetapi One FM, radio dalam bahasa Melayu, tidak pernah ada sekali pun saya dapat surat menegur kesalahan bahasa dalam radio itu. Inilah saya nak berikan gambaran bagaimana sayangnya kita pada bahasa. Tan Sri, berbanding dengan orang lain. Tan Sri, dari mana tekad mereka tu Tan Sri datangnya dalam mempertahankan bahasa mereka sendiri, Tan Sri? Sebab ini identiti mereka. Sebab itu orang Cina, jumlah penduduknya lebih kurang dalam 6 atau 7 juta saja di Malaysia. Tapi mereka ada 10 surat khabar harian mereka yang dianggap sebagai mainstream newspaper. Yang besar tentulah Xinqiu, Nanyang, China Press, Guanmeng dan sebagainya. Tetapi ataupun Oriental Daily. Ini yang besar. Tetapi mereka ada 10 sekurang-kurangnya surat khabar mainstream yang dibaca oleh masyarakat Cina. Dan bukan semua masyarakat Cina boleh baca Mandarin. Kan kita harus ingat, banyak yang berpendidikan kebangsaan, banyak yang berpendidikan Inggeris, banyak yang pergi ke sekolah private, sekolah international school. Kan artinya satu orang tu dia baca 2-3 surat khabar. Surat khabar Melayu nak hidup di Malaysia di tengah puluhan jutaan orang Melayu. Surat khabar Jawi pun pupus tahun 2001. Surat khabar utusan Malaysia pun dah pupus, baru hidup balik semula. Berita harian bernafas dalam keadaan yang sukar. Harian Metro ada masalah itu sendiri. Sekarang surat khabar yang paling besar edarannya di Malaysia, surat khabar Melayu, ialah Sinar Harian. Itu pun edarannya lebih kurang dalam 90,000 satu hari. Berbanding dengan Star. Star punya edaran lebih daripada 200,000 satu hari. Berbanding dengan Xinqiu Daily, Xinqiu Nanyang Siampao. Dalam masyarakat yang kecil, jumlah pembacanya begitu besar, jumlah pembeli. Surat khabar orang Melayu yang mengatakan bahawa mereka sayang Jawi, mereka sayang bahasa Melayu. Saya tahu, saya dulu di utusan Melayu. Saya pertahankan Jawi. 1 tahun kita rugi 5 juta ni untuk mempertahankan utusan Melayu. 5 juta kita kerugian setiap tahun semata-mata nak mempertahankan Habah Jawi. Tetapi tak boleh bertahan. Lama-lama dia tutup. Tahun 2001, surat khabar Jawi, satu-satunya surat khabar dalam tulisan Jawi di tengah masyarakat Melayu yang kononnya mencintai bangsanya dan bahasanya dan tulisannya, akhirnya kecundang. Surat khabar itu terbit dalam tahun 1939. Aminah kalau baca sejarah surat khabar Melayu, dalam tahun 30-an saja ada lebih 80 surat khabar dan majalah Melayu. Habis semuanya. Pada hari ini, utusan Melayu tu, surat khabar Jawi yang asal terbit tahun 1939, berakhir riwayatnya 63 tahun kemudian. Kita fikirkan itu sajalah. Sayang-sayang orang Melayu terhadap bahasanya, manifestasinya itulah. Kita tak boleh mempertahankan penerbitan dalam bahasa Melayu. Mungkin hilang bahasa, hilang bangsa itu dikatakan tidak akan berlaku, Tan Sri, selagi penuturnya kita orang Melayu ni ada. Bagaimana pandangan Tan Sri? Sebab itu mungkin orang tak kisah, Tan Sri, bila keputusan bahasa Melayu tu, bahasa Melayu dicabar dan sebagainya, Tan Sri. Beginilah, orang Dewan Bahasa ni dulu kita ada pegang kepada satu moto ataupun lambang.
yang cukup indah. Saya fikir saya mengagumi, sampai hari ini saya adalah orang yang sangat mengagumi sesiapa pun yang mencipta ungkapan bahasa jiwa bangsa. Bahasa jiwa bangsa cukup cantik. Saya fikir tidak ada satu ungkapan yang lebih cantik dari itu untuk menggambarkan maruah ataupun martabat satu bangsa. Dibuat untuk dengan tujuan memberitahu bahawa bahasa itu adalah jiwa sesuatu bangsa. Jadi saya bukan pakar bahasa. Saya fikir ramai pakar bahasa yang boleh menguraikan bahasa jiwa bangsa. Dan patutnya Dewan Bahasa adakan satu seminar tentang bahasa jiwa bangsa. Ini bukan sekadar kita nak kembali nostalgik, tetapi untuk mengingatkan semula kenapa ungkapan itu dibina dan dibentuk. Apakah matlamat sebenarnya. Tetapi ungkapan yang cukup indah itulah yang sebenarnya menggambarkan apa maknanya bahasa bagi satu bangsa itu. Itu jiwa kita, kekuatan kita, jati diri kita, maruah kita. Jadi kalau kita tidak menghargai bahasa kita, dan bahasa yang bagaimana, bukan bahasa cacah merbah, bukan bahasa sembrono, tetapi bahasa yang teratur. Saya tak ada masalah kalau bisa kata saya dengan Aninah berbual, kita tidak menggunakan bahasa formal. Tetapi apa salahnya kita berbual dalam bahasa yang formal? Betul, kalau Aninah ada pembantu rumah pun, tentulah dia nak bercakap dalam bahasa formal dengan dia. Kenapa bercakap dengan pembantu rumah Indonesia kita begitu formal, bercakap dengan kawan kita tidak formal? Jadi ini saya fikir adalah di antara dilema Melayu barulah. Baik Tan Sri. Tan Sri, izinkan saya baca soalan dari pelayar media sosial kita, Tan Sri. Ada banyak soalan, Tan Sri. Saya kemukakan satu soalan. Soalan dari Ki2219. Katanya di Instagram, Tan Sri, saya perasan kebanyakan Pak Menteri dan Ahli Parlimen menggunakan keterangan bahasa Melayu pada setiap posting, pada hantaran mereka ya Tan Sri, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Apakah ini sesuatu yang positif atau menggambarkan pemimpin pun tidak yakin dengan kekuatan bahasa sendiri? Saya tak payah jawab lah. Saya fikir itu dah terjawab sendiri. Baik Tan Sri, ada satu soalan lagi Tan Sri dari JS818. Kebanyakan universiti awam lebih memilih bahasa Inggeris dalam kuliah, perbincangan dan bahan bacaan. Pensyarah pula tidak gunakan bahasa Inggeris yang baik. Begitu juga bahasa Melayu. Boleh beri komen Tan Sri? Bukan tidak lagi. Memang saya fikir dah dasarnya dah untuk pengajaran sains dan teknologi memang bukan dalam bahasa Melayu kan. Mungkin saya salah, saya tak tahu. Tapi rasanya begitulah. Apa yang kita harapkan kalau dah ada dasar macam tu. Semua saya tak fikir kalau perubatan diajar ataupun disiplin perubatan diajar dalam bahasa Melayu sekarang di universiti kita. Itulah dasar. Kalau nak ubah, kita ubah dasar tu lah. Ya, tentang soal dia bahasa Melayu dia baik, ini masalah dia. Di Malaysia dia satu pula. Bukan saja bahasa Melayu dia kurang baik, bahasa Inggeris dia lagi buruk. Tapi dia nak cakap dalam bahasa Inggeris. Ini yang selalunya menjadi masalah pada kita. Maksudnya dua-dua tak kena Tan Sri Dua-dua tak kena. Jadi kata orang itulah situasinya. Kalau dia menguasai bahasa Inggeris yang baik, yang boleh kita contohi, tak apa juga. Ini bahasa Inggeris dia pun teruk kan. Tambah pula dengan bahasa Melayu dia yang tak sempurna dan dia tak nak guna pun bahasa Melayu. Kononnya dia lebih suka berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Baik Tan Sri, kita sudah bersiaran hampir sejam Tan Sri. Mungkin perbincangan kita ini kita perlu angkat lagi Tan Sri ke satu platform yang lebih besar, mungkin dalam seminar nanti Tan Sri. Saya akan panjangkan kepada pengurusan Dewan Bahasa dan Pustaka Tan Sri. Ini saya fikir wacana ini patut dilanjutkan di Dewan Bahasa sendiri untuk melihat semula secara pragmatik. Kita jangan lagi diawang-awangkan dengan kenyataan-kenyataan besar dan gah. Ya, bahasa Melayu akan jadi bahasa serantau, bahasa Melayu jadi bahasa global dan sebagainya. Bina realiti itu dulu. Ya, bina ekosistemnya dulu, perkukuhkan, buktikan bahawa ada nilai ekonomi pada bahasa Melayu, bahawa kita cakap serupa bikin
Jangan kata Pak Menteri je kata kita gunakan bahasa Melayu. Kita nak bahasa Melayu ni mencapai taraf yang tinggi, tapi dia sendiri pun tak guna bahasa Melayu ataupun penggunaan bahasa Melayunya pun kurang baik. Jadi ini semua nak kita perbetulkan. Jadi Dewan Bahasa sekarang harus memainkan peranan baru untuk melihat, itulah paradigma barulah, paradigma baru Dewan Bahasa untuk memastikan bahawa kita melihat semula strategi kita membina dan mengembangkan bahasa. Tugas dan matlamat Dewan Bahasa tak berubah, Nina. Ya. Daripada dulu, kini dan selamanya. Dan kita harus ingat, Dewan Bahasa ini terbina dalam tahun 1956, setahun sebelum kemerdekaan Melaya. Dia lebih tua dari saya. Dia lebih tua dari Melaya. Ya. Walaupun saya lebih tua dari Dewan Bahasa lah. Tapi apa yang lebih penting lagi ialah peranan dan matlamat tak berubah. Cuma cara dan pendekatan kita untuk sampai pada matlamat itu yang perlu kita perbaiki. Kita tak boleh ikut cara lama. Kan? Kita kena ubah cara baru. Dan ini yang diperlukan muzakarah pada peringkat pengurusan tertinggi Dewan Bahasa untuk melihat semula, ya, dan untuk memastikan sebenarnya makna bahasa jiwa bangsa itu. Baik Tan Sri, maksudnya kita perlu berubah untuk menyesuaikan dengan situasi semasa, cabaran semasanya Tan Sri. Baik Tan Sri, maka berakhirlah segmen tamu kita pada hari ini Tan Sri. Semoga apa-apa yang dibincangkan ini dapat menjadi tekad kita untuk terus memartabatkan bahasa Melayu walau apa-apa sahaja teknologi dan kemajuan yang tiba dalam kehidupan kita Tan Sri. Sekali lagi Tan Sri diucapkan terima kasih. Sampai kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum Tan Sri. Bahasa Jiwa Bangsa.